بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pengurusa Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Mendarus Alam yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, warisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, iaitu ambilan daripada kitab Lubabul Hadith karangan Al-Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Daripada kita Arab lah. Asalnya kitab ini tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Baik. Bab yang ke-40 pada menyatakan kelebihan sabar tatkala kena bala. Pada cetakan saya ni muka surat 390. Dan telah terdahulu bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala fadilat suatu, maka tiada membenarkan dengan dia, maka tiada mencapai ia akan fadilatnya itu. Baik. Jadi kena yakinlah, kena membenarkan, ya. Dan daripada Nabi SAW artinya lebih kurang, apabila menjilat seorang akan qas'ah, iaitu pinggan tempat makan, meminta ampun baginya oleh qas'ah itu dan berkata ia, hai Tuhanku, merdekakan olehmu akan dia daripada api neraka, seperti engkau merdekakan daku daripada syaitan, kerana bahawasanya syaitan menjilat ia akan dia tatkala selesainya daripada makanan. Wah, mana kena jilat tu Ustaz? Kalau tak nak, apa nama ni, nak sopan sikit, pakai jari lah, bersihkan betul. Betul-betul bersih. Tak semestinya jilat tu dengan lidah gitu kan. Macam kucing pula. Wah, dah tengok tu, nampak? Dia kata belajar tasawuf, nampak? Tengok tu. Dia belajar jilat pinggan, dia kata. Jilat pinggan. Kau minggu depan kalau apa jadi Isra Mi'raj makan ke dulang, dah jilat dulang pula. Tengok tu. Bukan begitulah maksudnya tu, bersihkan betul-betul bersih. Kalau saya dulu masa keluar 3 hari 40 hari dulu, memang saya orang terakhir yang akan bersihkan dengan kuah-kuah apa semua, licin habis. Cuma still kena basuh lah pasal berminyak kan. Bersihkan pakai jari. Sekarang makan pakai pinggan pun saya bersihkan pakai jari. Bersihkan tu kan. Jilat jarinya lah. Baik. Pinggan tu doakan untuk kita. Pinggan tu doakan, cuma tak dengar lah. Dengar tak pakai, buang terus pinggan. Dan daripada Nabi SAW artinya lebih kurang, barang siapa menjilat ia akan segala jarinya, dikenyang akan dia oleh Allah Ta'ala pada di dunia dan di akhirat, iaitu tiada dipapakan dia. Salah satu amalan, tidak papa, tidak, bukan kata miskin, papa, tidak papa, iaitu bersihkan jari lah, jilat lah mereka. Nak jilat boleh atau biasa dinyonyot lah. Jilat tu air liurnya melekat jari kan.
Tu sebab KFC suruh sampai menjilat jari. Masalahnya nak menjilat jari hidangan KFC tu, nak keluarkan berkeping-keping duit juga tu. Baik. Jadi maknanya kalau menurut kajian pun dah ada orang kaji. Kan ada orang yang suka mengkaji kan, orang Islam ke dikaji. Hujung jari tu ada apa? Popular kan ni kan. Ada enzim, nampak? Orang tak belajar sains pun boleh tahu enzim. Enzim kira bakteria baik lah. Enzim tu bakteria baik. Bakteria tak tahu, kuman baik. Oh, kuman ada yang baik? Ada. Kuman ada yang baik. Nama dia enzim. Dia ni mencernakan makanan dalam perut kita. Jadi bila tercerna tu apa? Hancur lah. Cerna tu kan. Hancur. Bila hancur, cepat hancur. Dia punya khasiat tu cepat masuk dalam badan. Kalau yang tak berkhasiat tu cepat nak dibuang, disalurkan tu kan. Dalam perut kita ni diproses makanan tu yang baik jadi tubuh badan, yang tak baik tu jadi najis lah, dibuang. Jadi proses tu jadi cepat lah. Jadi tapi kita makan nyonyot jari tu jangan niat kerana enzim, niat kerana suruhan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dapat pahala. Kalau kerana enzim saja, dapat enzimnya je lah, pahala tak dapat nanti. Jadi orang yang mengikut perintah Allah dan Rasulnya, kalau tak tahu pasal enzim pun dapat pahala, dapat kelebihan dan dapat pahala. Baik. Dan sabda Nabi SAW artinya lebih kurang, basah olehmu akan qas'ah, pinggan kayu, kalau kayu lah, dan minum olehmu akan airnya. Maka barang siapa memperbuat akan demikian itu adalah pahalanya seperti ia merdeka 40 sahaya daripada anak Nabi Ismail. Kelebihan makna bersihkan betul-betul. Jangan time bilas tu tak ada air minum. Ni bukan air basuhan ni, air yang suruh bersihkan. Bekas makan, air masak kan. Kalau kering lah, kalau ada kuah tu, kuah tu je lah. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, Anas nama sahabat, artinya lebih kurang, bermula yang terlebih kasih suatu pada Allah Ta'ala bahawa melihat ia akan hambanya yang mukmin serta isterinya dan anaknya atas suatu hidangan, memakan mereka itu. Maka apabila berhimpun mereka itu atas hidangan itu, berkumpul, menilik Allah Ta'ala kepada mereka itu dengan rahmat. Menilik ni melihat, tapi bukanlah Allah Ta'ala tu ada mata, tidak. Allah Ta'ala melihat tanpa perantaraan. Allah Ta'ala lihat dengan rahmat dan diampunkan bagi mereka itu dahulu daripada bercerai-cerai mereka itu. Bercerai itu maknanya bukan suami isteri itu bercerai, maknanya meninggal dunia lah, ataupun pisah. Pisah. Sebelum dia berpisah tu kan makan berkumpul berjemaah. Lepas makan kan ada kerja masing-masing. Yang anak nak bekerja sekolah, ni dah periksa dah tak pergi sekolah Ustaz. Yalah. Tengok TV ke kan, baca Quran ke, tidur ke kan masing-masing kan, bilik masing-masing. Anak bilik anak, ibu apa bilik ibu apa. Jadi sebelum berpisah tu dah diampunkan dosa dan diturunkan rahmat. Itu kelebihan makan berjemaah. Jadi dalam keluarga kita, kalau tak dapat makan tengah hari bersama berjemaah semua sekali dalam ahli rumah tu, sekurang-kurangnya makan malam. Makan malam, kalau tak sempat pun minum malam, tak kisahlah. Kan? Suami isteri kerja, makan kat tempat kerja, anak makan kat kantin sekolah kan. Malam lah biasanya. Kalau makan yang bagusnya sebelum maghrib lah, pukul 6 ke, makan untuk makan malam. Tapi anak belum balik sekolah pula. Lepas maghrib nak pergi kuliah pula. Lepas isyak lah. Tapi jangan lewat sangat tu. Lepas isyak makan berjemaah. Shout out, kata Imam Hamid. Shout out. Baik. Jadi makan berjemaah. Itulah, kalau tak dapat makan malam pun minum malam lah, kumpul kan. Sekurang-kurangnya turun rahmat satu kali.
Kalau makan sarapan berjemaah, makan tengah hari berjemaah, itu tak tahulah kerja apa, tak tahulah kalau dapat kan. Satu tempat kerja mungkin. Tapi kalau satu tempat kerja pun, kafenya kadang kalau macam tempat saya tu, skor rendah ada, tadika ada, skor menengah ada. Saya ngajar skor menengah, isteri saya ngajar tadika. Anak saya nanti kan skor rendah, tapi tak boleh satu meja juga. Dia cikgu, murid-murid kan. Bolehlah berjemaah jugalah. Kawan-kawan apa kan. Berjemaah dengan kawan. Baik. Jadi itu salah satu rapatkan hubungan. Bila turun rahmat, rahmat ni kasih sayang Allah. Maka mudah-mudahan wujudlah kasih sayang antara sesama ahli keluarga. Tapi jangan masa makan tu berbual. Jangan kau kat sekolah makan kan. Masa makan pun tersedak pula nanti. Dah ada siap makan ke apa kan? Barulah. Kan dah siap makan semua masing-masing dah pisah pula. Ulanglah. Baik. Usahakan insya-Allah Dan adalah Nabi SAW benci akan makanan yang panas. Panas sangat. Ni panas-panas bagus ni. Orang Jawa kata melocot. Cangkem yang melocot. Mulutnya tu apa nama? Melocot apa bahasa Jawa melocot. Bahasa Melayu apa Panaslah. Melayu apa? Melinas. Lidas. Lidas biasa kalau makan nenas tak apalah. Melecu, melecu. Lupa pula. Jawa ingat melocot. Melecu. Baik. Rasulullah benci makanan yang panas dan sabdanya atas kamu dengan makanan yang sejuk. Janganlah maknanya sejuk beku tu, tidak. Maknanya dah tak panas lah. Dah sedang-sedang. Maka bahawasanya ia jadi ubat. Dan bahawasanya makanan yang panas itu tiada berkat padanya. Sejukkan dulu. Dan tersebut dalam kitab Al-Awarif. Dan bila daripada kitab lain, kitab Arab, daripada Nabi SAW, artinya lebih kurang, bermula menghembuskan pada makanan itu, menghilangkan berkat padanya. Ni dulu saya pun tak tahu. Budak kecil kan nak makan tu, buburnya panas, masuk bubur, ibunya tu kan makan setiap suap, baru makan sampai ke besar. Rupanya tak elok. Dari segi sains Ustaz, nak segi sains saja. Kalau tak ada sains tak nak diamalkan. Tak adalah saya nak amalkan juga, cuma nak tahu kalau ada. Kalau kita belajar sains kan, kita tarik nafas, sedut oksigen, hembus nafas keluar. Nampak budak belajar nampak. Ni nama kalau kat kelas pun dia jawab. Cikgunya tak satu hala. Karbon dioksida. Jangan sebut monoksida pula, itu kereta kereta. Karbon dioksida yang tak baik lah. Karbon dioksida ni yang sedut siapa? Tumbuhan. Dia nak buat proses apa? Fotosintesis, nampak? Pandai tak? Anak siapa ni bagus ni. Ya tak? Baik. Jadi makna karbon dioksida tu tak baguslah untuk manusia sebab kita hembus. Kena pula kita hembus dekat makanan. Jadi tak elok. Habis macam mana nak sejukkan? Sejukkan je, kipas boleh tak apa. Kipas ke ataupun biar dia sejuk sendiri kan sementara. Baik. Kata Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, barang siapa memohonkan Allah akan syurga 3 kali, berkata syurga, hai Tuhanku, masukkan olehmu akan dia ke dalam syurga. Ya Allah, minta masuk syurga. Macam mana Arabnya Ustaz? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Panjang sangat Ustaz. Bahasa Melayu ajalah. Ya Allah, masukkan dalam syurga. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Tak hafal? Dan barang siapa minta berlindung daripada neraka 3 kali, berkata neraka, hai Tuhanku, peliharakan olehmu akan dia daripada aku. Ya Allah, neraka tu doakan untuk kita. Baik neraka ni. Yalah, untuk orang yang doa dia baik lah. Untuk orang yang jahat memang dia buat jahat lah dengan orang tu kan. Dia seksa dah.
Ha, baik. Ni kira doa direct lah ni, minta syurga, minta jauh daripada neraka, minta dapatkan syurga, masuk syurga, minta jauhkan daripada api neraka, minta direct. Dan sabda Nabi SAW, itu mungkin salah satu dalil juga. Biasa kadang ada kat sini pun kadang imam pun ada buat je, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar 3 kali. Makmum dah tadi dah panjang, yang ni diulang lagi 3 kali. Ni pasal nak amalkan ini. Alah itu aja ujung. Ulang 3 kali. Sekali-sekala. Bukan sekali-sekala, 5 waktu dia macam tu. Ya, mudah-mudahan berkat doa setiap kali 5 waktu, tak? Antara tempat atau masa makbul doa lepas sembahyang fardu. Berjemaah pula tu, kan? Jadi mudah-mudahan makbul. Baik. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa menuntut ilmu bagi yang lain daripada Allah, tiada keluar ia daripada dunia hingga datang hatinya bagi ilmu, maka adalah ia kerana Allah Ta'ala. Menuntut ilmu. Dan barang siapa menuntut ilmu, maka iaitu seperti orang yang puasa sehari-harinya dan seperti orang yang berdiri sembahyang semalam-malamnya, maka bahawasanya satu bab daripada ilmu yang belajar akan dia oleh seorang terlebih baik baginya daripada bahawa adalah bukit Jabal. Jabal tu bukit. Bukit Jabal, bukit-bukit. Jabal Kubais, bukit Kubais itu emas baginya. Manfaat ia akan dia di dalam sabilillah, ya Allah. Menuntut satu bab daripada ilmu lebih baik daripada Jabal Kubais tu jadi emas, lepas tu kita infakkan, sedekahkan untuk sabilillah, jalan Allah, perang sabilullah. Pahala menuntut ilmu satu bab tu. Ilmu apa ustaz? Ya, ilmu yang pertama yang paling afdal ia fardu ain. Ilmu fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf, fardu ain, wajib setiap orang Islam lelaki perempuan belajar. Dapat pahala begitu. Ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah selain daripada tauhid, fikih, tasawuf lah, mungkin sirah, tafsir, hadis, termasuk juga ilmu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, biologi, fizik, kimia, apa semua tambahan. Itu ilmu fardu kifayah. Bukanlah ilmu agama sahaja. Ilmu akademik tu pun sebenarnya fardu kifayah juga belajar. Orang Islam mesti ada wakil yang belajar. Kalau macam tu tak payah semualah belajar ustaz. Ya, kalau disuruh semua disuruh semua belajar, jadi dalam semua yang disuruh tu kan tak semua yang dapat. Kalau mula-mula dah sebahagian aja yang belajar, nanti daripada sebahagian tu dah sebahagian lagi, dah lagi sikit. Jadi semua belajar. Mana yang tak dapat tu ada pergi ambil kemahiran ke apa. Yang dapat tu lah nanti nyambung. Baik. Sambung besar pahala. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bermula ilmu itu menguatkan akan seorang atas lalu akan siratul mustaqim. Menuntut ilmu ataupun ilmu itu sendiri menguatkan satu orang lalu atas siratul mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Bawahnya ialah neraka, tak lepas masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu cara nak lepas siratul mustaqim, tuntut ilmu. Telah menyebut akan sekaliannya oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, ambil dalam kitab tafsir, dan telah terdahulu kelebihan ilmu pada babnya. Kata Qurtubi, barang siapa taat akan Tuhannya dan menyalahi akan hawa nafsunya, ya Allah, adalah syurga itu tempat kediamannya. Kata Imam Qurtubi, dia taat akan Allah, dia menyalahi, dia tak nak ikut hawa nafsunya. Dan barang siapa berpanjangan dalam maksiatnya, dosanya. Maksiat ni dosa, segala jenis dosa. Bukan zina sahaja, segala jenis dosa. Meninggalkan sembahyang fardu pun dosa, maksiat juga. Cuma orang Melayu bila kata maksiat, zina aja, berenda aja. Sebenarnya segala jenis dosa itu adalah maksiat.
Dan barang siapa berpanjangan di dalam maksiatnya, dosanya, dan dihulurkan tali hidung sesatnya dan mengikut hawa nafsunya dan syaitannya, adalah neraka itu terlebih aula, utama dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi macam mana caranya? Bertaubat. Bertaubat dan tinggalkanlah dosa. Syarat taubat, rukun taubat ada berapa? 3. Itu kalau dosa-dosa biasa. Kalau dosa dengan manusia tambah lagi. Dosa dengan Allah Ta'ala tentang sembahyang pun tambah lagi kan. Dah banyak kali ulang, tak apa, ulang lagi. Yang pertama rukun taubat, iaitu menyesal, sungguh-sungguh menyesal dengan dosa yang telah dibuat. Yang kedua, tidak membuat dosa tersebut ketika bertaubat. Sambil taubat, sambil buat dosa, tak boleh. Yang ketiga, berazam, berniat, tak nak buat lagi. Bukan berjanji, berazam, berniat. Kalau berjanji tu dah jadi nazar. Nazar tak dibuat, dosa. Berniat, berazam, tak nak buat lagi dosa tersebut. Kalau lepas tu dia buat lagi, dosa yang lama tak timbul semula. Itu dosa baru. Habis kalau lepas taubat buat lagi dosa, lepas taubat buat lagi dosa. Tu macam mana Ustaz? Macam main-main. Kata ulama dalam ulama tauhid dalam kitab Faridatul Faraid kalau tak silap, sebagaimana engkau tak putus asa buat dosa, jangan putus asa bertaubat. Sebab syaitan selagi kita manusia ni belum meninggal dunia, selagi itulah dia akan goda. Dia tak putus asa. Baik. Kemudian kalau ada dosa dengan manusia, wajib pulangkan haknya semula. Kalau dapatlah, kalau tak dapat, kita istighfarlah untuk dia, mudah-mudahan ke akhirat dia tak tuntut semula. Kalau dosanya meninggalkan sembahyang, wajib qada. Wajib qada. Banyak Ustaz tak ingat, biar lebih. Biar lebih tak apa, jangan kurang. Beribu Ustaz, kalau saya buat ni entah siap dulu, tak siap. Belum siap saya dah pergi dulu Ustaz. Ya tak apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima walaupun tak habis. Sebab itu kan hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang manusia je wajib bayar, apatah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Baik, sambung. Dan daripada Nabi SAW, sabdanya lebih kurang mafhumnya, barang siapa meminta ampun bagi segala mukminin dan mukminat, di surat ini ditulis Allah baginya dengan sebilang-bilang orang mukmin dan mukminat akan kebajikan. Kebajikan tu pahala. Ya Allah. Jadi doa tu kita amalkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqi alaina. Itu apa Ustaz tambahan? Wali ashabil huquqi alaina. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkanlah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami, wali walidina, dan bagi kedua ibu bapa kami, warhamhum, dan rahmatilah mereka, kasih sayanglah pada mereka, kama rabbawna shighara, seperti mana mereka menyayangi kami waktu kecil. Wali ashabil huquqi alaina, dan minta ampun dosa ni semua bagi orang yang wali dan kepada ashabil huquqi, orang yang mempunyai hak-hak alaina, ke atas kami, orang yang kami pernah buat dosa dengan dia. Wali ashabil huquqi alaina wali jami'il muslimin wal muslimat, dan kepada seluruh orang muslim dan lelaki dan muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, sama dia masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, mana seluruh manusia. Ya Allah, pahalanya apa? Kita dapat pahala setiap orang mukmin, sebanyak-banyak orang mukmin tu kita dapat pahala. Ya Allah. Dan tersebut dalam kitab Wujuh al-Musfirah, Wujuhul Musfirah, bahwasanya Ubay ibnu Ka'ab, sahabat Rasulullah ni, berkata bagi Barra' bin Malik radhiyallahu anhuma, apa engkau ingin? Kau nak apa? Katanya suwaik, iaitu sesagun dan tamar. Sesagun ni apa ya? Apa nama, tepung ke? Kalau
Kalau yang sagun-sagun tu, yang serbuk tu. Baik. Ni ulama Kelantan, bahasa Kelantan ke sini? Kalau ada orang Kelantan sini? Tak ada Tak ada Ustaz, bahasa Kelantan sesagun. Macam tak ada. Gapo dia sagun. Nanti cari balik lah. Tengok kat internet ke apa, kamus mana tahu kan sesagun. Jadi dia minta suwaik, ataupun ambil bahasa Arabnya ni, suwaik, sesagun dan tamar. Tamar apa nama, kurma lah. Maka memberi makan ia akan dia hingga kenyang. Diberi makan. Maka sampai khabar yang demikian itu kepada Nabi SAW. Cerita tu sampailah kepada Rasulullah. Maka sabdanya bahawasanya seorang apabila memperbuat yang demikian itu bagi saudaranya kerana wajhullahu ta'ala, wajah Allah Ta'ala. Apa makna wajah Allah Ta'ala? Keredaan Allah Ta'ala. Dekat sini maksudnya keredaan Allah Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, wajhu rabbuka, wajah Tuhan kau, itu maknanya zat Tuhan kau, diri Tuhan kau. Baik, dia buat tu tadi bagi makan kawan tu, saudara tu kerana nak mendapat keridhaan Allah, ikhlaslah. Tiada berkendak dengan dia akan balasan. Nescaya menyungguh Allah Ta'ala kepada tempat kediamannya akan 10 orang malaikat mengucap tasbih mereka itu akan Allah, dan tahlil mereka itu. Tahlilnya apa? La ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Dan takbir Allahu Akbar. Mereka itu akan dia dan meminta ampun mereka itu baginya setahun yang kamil, setahun yang genap. Allahu Akbar. 10 orang malaikat. Maka apabila lalu setahun, cukup setahun, menyurat Allah Ta'ala, menulis Allah Ta'ala baginya seumpama ibadat mereka itu, dan sebenar atas Allah Ta'ala, ikhlas, bahawa memberi makan akan dia daripada yang sebaik-baik makanan syurga, di dalam syurga jannatul khulud wa mulkil la yabla. Jannatul khulud wa mulkil la yabla. Itu kelebihan bagi orang makan. Itu sebab Melayu kalau buat majlis apa pun makan, bagi makan. Baik. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, namanya Aisyah. Saya dah tahu Ustaz dah sebut kali, tak apa, ingatkan lagi. Cuma kalau tak perasan disebut Aisyah, yang sebenarnya Aisyah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mafhumnya, apabila berkata seorang hamba, ya Rabbal Arbab, yakni wahai Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, firman Allah Ta'ala, labbaik hai hambaku, minta olehmu aku beri akan kamu. Itu salah satu cara doa, ya Allah, ya Rabbal Arbab, wahai Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Jadi kita pun minta, ya Allah, luluskanlah perisi, ya Allah, cemerlang ya Allah. Kan? Itu yang nak ambil perisa, SPM, yang apa, yang dapat kerja, ya Allah, mudahkan dapat kerja, ya Allah. Banyaknya calon. Ujian psikometrik, kalau kerja kerajaan, ujian psikometrik, ya Allah, susahnya jawapan, ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, kan? Aku dah beberapa kali minta ujian psikometrik, tak lepas-lepas kata. Baik, doalah. Pengarang rahimahullahu ta'ala berkata, pengarang kitab apa ni? Ya Rabbal Arbab, nas'alukan najata minan nar, wa hiya darul iqab lana wal muslimina wa jam'il ahbab, ya Karim ya Wahhab, amin. Artinya, wahai Tuhan yang memiliki segalanya, kami mohon kepadamu kelepasan daripada api neraka. Antara yang penting kita doa, minta lepas api neraka. Dunia nak minta, mintalah. Akhirat tu jangan lupa, minta lepas daripada api neraka, iaitu kampung siksaan bagi kami dan kaum muslimin dan sekalian para kekasih kami. Wahai Tuhan yang maha mulia, wahai Tuhan yang maha pengurnia, amin. Itu salah satu anjuran doa oleh para ulama. Baik, habis tentang bab yang ke-40. Masuk pada bab yang seterusnya. Ini suatu tatimah, iaitu penamat kata. Tatimah ataupun dipanggil penyempurna lah. Ketahui olehmu bahawasanya hari kiamat itu permulaan daripada
tiup sangkakala yang kedua. Hari akhirat mula bila kita masuk kubur, mati, meninggal dunia, tu mulalah akhirat. Yang kiamat tu apa? Kiam kan berdiri. Hari kiamat, hari berdiri tu bila ditiup sangkakala yang kedua. Sangkakala pertama semua musnah, termasuk yang tiup sangkakala tu, termasuk yang mencabut nyawa pun mati juga. Malaikat Israel kan. Kata kil, kata setengah ulama, daripada hasyar, iaitu dihalaukan manusia kepada mauqif, tempat berhenti, pandang mahsyar. Kemudian daripada bangkit mereka itu daripada kubur. Itu kata setengah ulama lah. Kata kil, kata setengah ulama yang lain, permulaan daripada mati dan tiada kesudahan baginya. Kata kil, kata setengah ulama, kesudahannya dengan masuk ahli syurga akan syurga dan masuk ahli neraka akan neraka. Baik, itu pendapat-pendapat yang seterusnya lah. Yang pertama itu tadi, yang lebih asah, yang lebih kuat, iaitu selepas tiupan sangkakala yang kedua. Sebabnya dinamakan hari kiamat. Kenapa namanya kiamat? Dan sebab dinamakan dia hari kiamat kerana berdiri manusia. Dia bukan duduk, relax, baring, santai, kan? Berdiri manusia dan bangkit mereka itu padanya daripada kuburnya. Dan berdiri mereka itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala ni, kita kat depan Allah lah. Bukan di hadapan Allah tu maknanya Allah Taala tu kita kat depan dia, tidak. Maksudnya Allah Taala tu tak bertempat. Yang ada ialah apa? Allah Taala, manusia, jin. Dan didirikan, malaikat adalah malaikat, dan didirikan hujah bagi mereka itu atau atas mereka itu. Dan dinamakan dia hari akhirat kerana bahawasanya akhir segala hari dunia. Kan? Kita kan kat dunia hari pertama, kalau dulu Isnin, sekarang Ahad. Sebenarnya Ahad tu kan satu. Hari Ahad yang hari pertama. Isnain tu bahasa Arab kan maknanya dua, hari yang kedua. Selasa, asal salasah atau sulasa, hari ketiga. Rabu, tak macam jadi Rabu tak tahulah. Asal bahasa Arab Arba'ah. Jadi Rabu tu. Yang keempat Khamis, asal Khamsatun, 5. Jumaat dia bukan 6. Jumaat berhimpun tu kan. Jumaat. Sabtu tu tahu. Kalau apa 7 apa nama Sabaah. Sabaah Sabtu lebih kuranglah tu. Jadi Sabtu. Di mana jadi Sabtu tu kan? Hari terakhir hari Sabtu lah. Itu kat hari dunia lah akhir. Tapi dekat akhirat, hari akhir tu hari akhirat. Kata kil, kata setengah ulama, kerana tiada ada malam kemudian daripadanya. Dah tak ada malam. Memang terus siang terus lah. Dan adalah bagi hari kiamat itu 300 namanya. Ya Allah, hari kiamat tu ada 300 nama. Baik, itu sebab dinamakan hari kiamat. Yang pertama tadi sekali itu berdiri manusia. Dan dikenaki dengan tiup sangkakala yang kedua itu nafkhatul ba'si. Tiup membangkitkan, ba'si bukan ba'si. Tiup membangkitkan segala makhluk dan menghidupkan mereka itu daripada kubur, hingga kanak-kanak yang gugur jika sudah sempurna kejadiannya, dan ditiupkan roh padanya, dan iaitu kemudian daripada mati sekalian makhluk dengan tiup sangkakala yang pertama. Ini suasana kiamat tadi. Iaitu nafkhatul sa'aki. Bahasa Arabnya apa ni? Kalau bahasa Melayunya kita sebut macam tak kena. Sya'ati. Kata Jalaluddin Suyuti. Soal pun tak nampak. Ni. Kata Ibn Abbas. Bukan. Soal lain. Tak apalah.
Baik, nafkhatul sya'aqi, kalau tulisan Ruminya begitu yakni tiup mematikan sekalian makhluk, dan masa antara dua tiup sangkakala itu 40 tahun. Lepas tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 tahun jaraknya. Dan turun hujan dari langit seperti mani lelaki 40 hari. Pekatlah, dengan bersangatan seperti keluar air di mulut kirbah, hingga adalah air atas manusia kadar 12 hasta. Tinggi tu. Dan segala jasad manusia itu hancur sekaliannya, melainkan ajbuz zanab, tulang kecil di hujung tongking, hujung punggung. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan segala jasad, maka tumbuh ia seperti tumbuh-tumbuhan, hingga apabila sempurna kejadiannya barang yang ada dahulunya. Patah balik asal lah. Bangkit. Berfirman Allah Ta'ala, hendaklah hidup Jibril, Mikail dan Israfil. Allah Ta'ala hidupkan. Kemudian maka menyuruh ia akan Israfil, maka mengambil ia akan sur, iaitu tanduk daripada nur cahaya, seperti kelakuan serunai. Bukan kelakuan, bentuk serunai, tetapi besarnya seperti 7 petara langit dan bumi. Besar. Besar betul. Seperti barang yang tersebut pada hadis. Itu dalam hadis. Dalilnya tu dalam hadis. Dan adalah lubang pada sur itu, dia serunainya tu mesti ada lubangnya kan. Sebilang-bilang roh makhluk punya besar. Kemudian menyeru Allah Ta'ala akan segala roh, dan dimasukkan akan dia ke dalam sur itu. Roh masuk dalam lubang tu, serunai tu yang besar tu. Dan menyuruh ia akan Israfil, dengan ditiup akan dia. Maka tiuplah sangkakala itu. Maka keluarlah segala roh itu seperti lebah ibu madu. Lebah madu lah. Maka masuk ia ke dalam bumi, mencari tiap-tiap roh akan jasadnya. Dia cari balik jasad dia. Dan berjalan ia di dalam jasad seperti berjalan racun yang bisa ke dalam tempat yang disengatnya. Lajulah. Dan yang demikian itu dinamakan nasyar. Nasyar. Baik. Habis kat situ. Masuk tajuk subtopik seterusnya, adapun hasyar. Hasyar ni apa pula? Itu panggil mahsyar. Adapun hasyar, maka iaitu menghalaukan manusia kepada padang mahsyar, iaitu bumi Syam. Dan bersalah-salahan mereka itu pada mahsyar, setengahnya berjalan kaki. Kepada mahsyar ni ada yang jalan kaki, dan setengahnya berkenderaan. Ada yang naik kenderaan, tak penat. Ya Allah, macam mana nak dapat tu? Inilah belajar. Dan yang kenderaan itu ada 2 orang atas, ada 2 orang atas satu unta, ada 3 orang atas satu unta. Kenderaannya unta. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ada 4 orang atas satu unta, ada 4 orang. Ada 10 orang atas satu unta. Sempit. Ke masing-masing punya amalan. Dan hasyar ini pada dunia dahulu daripada berdiri kiamat ialah akhir alamat kiamat, seperti kata Qati'iyat. Kata Qurtubi ialah yang terlebih zahirnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu hasyar pada akhirat, dan segala unta itu daripada unta syurga. Wallahu a'lam. Yang seorang satu unta tu seronok lah. Yang 10 orang tu sempit sikit lah, tapi okey lah daripada berjalan kaki. Baik. Jadi itu suasana sedikit tentang suasana hari kiamat sikit pada mahsyar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama, dengar, menjadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat talibin. Kita selawat sama-sama.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.